Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan semula oleh Allah di dalam majlis ilmu, di dalam rumah Allah, setelah hampir 3 bulan lebih kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat hadir ke masjid ataupun surau ataupun madrasah untuk kita menuntut ilmu dan juga salat berjamaah seperti biasa. Tetapi pada ketika ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dan juga kesempatan kepada kita untuk berada di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini dikira sebagai amalan yang akan memberatkan timbangan kita di hari akhirat kelak insya-Allah. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala sallallahu alaihi wasallam inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala rawahu Muslim rahmatullahi alaihi. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abdullah bin Mas'ud ini di antara salah seorang daripada Khuwailid Rasul, khadam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, antaranya beliau yang diamanahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kasut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat menyatakan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi buka kasut, maka Abdullah bin Mas'ud dia akan selum kasut Nabi dengan tangan dia. Sebab kasut Nabi dia ada jari tengah. Macam kita kata slipper kita masuk tandas tu. Tapi jangan samakan kasut kita masuk jamban sama level dengan kasut Nabi. Contoh nak abang tu ada hak tengah tu, maka bila mana Nabi buang kasut, dia akan selum pegang kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ni ada orang hak ikut Abdullah bin Mas'ud selum kasut dengan tangan ada, tapi balah kasut kita, bukan dia jaga kasut, dia balah kasut kita, dia bawa pelari. Dia kata hak ni lah di antara benda yang Abdullah bin Mas'ud buat. Dia kata, hak betul itu sebelum kasut ke tangan tu betul dah, tapi niat balas rata orang atau bukan Abdullah bin Mas'ud punya kerja, hak ni setan punya kerja. Jadi itu yang pertama.
Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, antara sahabat yang ditugaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam menjaga bekas wuduk Nabi. Nabi ada satu bekas wuduk ataupun kita panggil gayung, cebok lebih kurang gitulah, maka dialah yang menjaga bekas wuduk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud juga yang jaga siwak Nabi, kayu sugi Nabi, dia yang jaga, dia yang tolong pegang. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, antara sahabat Nabi yang kecil, yang rendah, kita pakai kemeton, barangkali gitulah, rendah, pendek, boleh kakak tu. Walaupun dia rendah, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, satu hari dia naik pokok kurma, dia ragah pokok kurma. Bila dia ragah pokok kurma, sahabat yang duduk di bawah ni duduk gelak kat dia, pakat duduk gelak kat dia. Maka Nabi pun tengok sahabat duduk gelak kat dia. Nabi pun tanya, wahai sahabat, hang apa duduk gelak kat dia, pasal apa? Pasal apa yang kamu ketawakan dia? Maka jawab para sahabat radhiyallahu alaihim pada ketika itu, dia kata, ya Rasulullah, awak kami tak gelak kat dia. Dia ragah ni atas ni ya Rasulullah, kami nampak betih dia halus. Halus mana faham dah halus. Kan lupa bila kata belum pinang pun Covid je betul. Nah, betih dia kecil dia. Sedangkan dia jantan, betih dia mestilah besar kita kata. Nah, tapi betih dia kecil ya. Padahal dengan badan dia kecil. Maka Nabi SAW menyatakan, walaupun betihnya kecil, sekiranya ditimbang, dinilai betih Abdullah bin Mas'ud dengan gunung Uhud di hari akhirat, nescaya lebih bernilai, lebih berharga betih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Kalau betih sahabat pun lebih nilai pada gunung Uhud, malum betih kita tak ada apa lah, rapuh terkiking terus orang kata. Tak ada nilai langsung. Betih kita ni, maka buat apa kita nak sombong, buat apa kita nak besar diri, seolah-olah seperti mana kita ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Nah, yang seterusnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang rendah. Bila mana sahabat yang rendah, sudah semestinya ada sahabat yang tinggi. Antaranya sahabat Nabi yang tinggi, yang sadu, yang sasa badan dia, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab tinggi tak tinggi dia maklum, ulama sebut dia naik kuda kaki sampai lagi ke tanah. Maklum naik motor Kapcai 70, Honda Cup 70. Bukan maklum sinilah, saya tengok maklum saja. Nah, tapi pandangan saya luar pada kawasan masjid tu. Dari baru kata, "Wih, dah lah pertama kali main lepas Covid main ketopok bang dah." Dah. Nah, naik tu kaki dia duduk bawah lagi, sampai lagi di lantai ataupun di padang pasir tu duduk meleret lagi kaki dia. Ni tinggi Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada orang yang naik motor Kapcai, motor Kap 70, cari tongkat tak jumpa, nak selak tongkat pergi tekan dia belah bini dia pula. Pendek tak sangka dah. Tapi Umar Al-Khattab tinggi, badan dia bidang, sasa, tapak tangan dia ni luas. Bagaimana orang yang tinggi macam tu maklum, kalau dia sepak muka kita, bukan kata sepak kena penampak boya ni, penampak dinosaur pun silat-silat lebih lagi maklum. Sebab tu Nabi SAW menyatakan, mana jalan yang senomak lalu, nescaya iblis syaitan takkan turut jalan tu. Mana jalan hak senomak duk jalan pi tu, senomak dia jalan saja, iblis tak turut kat belakang, iblis tak kacau dia. Tapi jalan mana hak kita lalu, jalan tu iblis dia tunggu kita. Beza dah dengan sahabat Nabi SAW. Baik, jadi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takabur, sifat sombong, walaupun sebesar debu saja, walaupun sikit saja. Nabi kata ada sifat sombong dalam diri seseorang manusia yang beriman, maka orang ni tak layak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
Kerana yang layak hak mutlak sifat sombong ni Allah Subhanahu wa taala yang maha layak. Dia maha layak segala-galanya, dia maha kaya, dia maha berkuasa, macam-macam maha tu ada. Kecuali mahadir ya. Ada, aduh, tu nama orang. Ada maha juga. Nah, maka Allah taala maha segala-gala maha. Kita ada naik yang maha ya. Allah maha melihat. Nah, bila kata Allah maha melihat, Allah taala maha melihat segala benda hak wujud. Tu Allah. Kita ni melihat juga, melihat benda hak nampak. Tu kita. Maklum nampak tak saya maklum? Maklum nampak tak 2 orang ke 3 orang? Tak apa nak nampak belakang lembu tu. 2 orang nak? 2 orang. 2 orang saja. Tak apalah, hak lain pergi umrah tak balik ke. Pasal kena sekat Covid. Nah, maklum nampak saya tak? Nampak. Pasal duduk depan, nampak. Tapi kalau pergi duduk di rumah, tanya kawan-kawan kita yang uzur syar'i, yang mai period ke apa ke taklih mai masjid, dia dengar tak suara ni? Dia dengar suara. Tapi hang nampak tak ustaz mai malam ni pakai baju ke apa? Tak nampak. Dia tak nampak. Cuma apa? Allah Subhanahu wa taala maha nampak, maha melihat benda barang hak wujud. Itu beza sifat melihat Allah dan sifat melihat kita makhluk. Allah maha mendengar. Nah, Allah maha mendengar. Kita dengar tak? Dengar juga. Tapi kalau Tok Bilal tak pasang mikrofon tak sat ni, dia jenah jerakah dalam masjid Pajak Song. Korea Pajak Song barangkali tak dengar masuk waktu maghrib. Tapi Allah Ta'ala dengar tak walaupun tak pasang speaker? Allah Ta'ala dengar. Jangan kata suara Tok Bilal tu, hati Tok Bilal tu dia niat bang pasal apa pun, Allah Ta'ala maha mengetahui. Wa in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Nah, apa hak duk dalam diri kamu, hati kamu, niat kamu, dan apa yang kamu iklankan pada orang, apa yang orang nampak, maka Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang nampak, apa yang tidak nampak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin taba'lahum. Seseorang itu tidak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala jikalau pada dirinya ada sifat sombong walaupun sebesar debu sahaja. Sebab itu ulama menyatakan Nabi buat perumpamaan hak kita senang fikir. Contoh, dalamnya api neraka, satu hari Nabi jalan-jalan dengan sahabat, tiba-tiba dengar dentuman yang kuat. Memang itulah. Kan? Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, bunyi apa tu dekahnya tu? Kami tak nak dengar pun bunyi macam tu. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, bunyi itu adalah bunyi batu yang dibaling daripada mulut neraka selepas 70 tahun baru sampai ke dasar api neraka. Nabi sebut angka 70 tu baru ke suruh tikam nombor tu. Dia kata ni dalam hadis sahih ni tikam kena apa dia kata. Ada 70 tu Nabi buat gambaran. Ada tak lubang atas muka bumi ni yang nak sampai ke dasar dia 70 tahun? Ada belum? Kok lah zaman-zaman dulu tok nenek moyang kita, dia duk korek telaga ke apa ke, baling batu 70 tahun baru sampai. Tok kita mati 70 tahun, hak batu dia baling tu 70 tahun baru sampai. Tak ada langsung atas muka bumi yang dalam macam tu. Tapi Nabi sebut 70 tahun dibaling batu itu daripada mulut neraka baru sampai ke dasar neraka. Nabi nak bagi kita fikir, tak ada dah lubang yang lebih dalam atas muka bumi melainkan lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau 70 tahun punya dalam maklum, tak ada, kita tak boleh nak bayang. Maka jawapan secara kesimpulan ringkas dia apa dia? Orang akan kata dalam sungguh api neraka. Dalam mana? 70 tahun. Hang korek tengoklah lubang 70 tahun, takkan mampu manusia nak korek. Maka itu di antara tamsilan, contoh angka yang Nabi sebut dalam hadis supaya kita ni senang fikir, supaya kita ni senang faham. Begitu juga dalam hadis ni Nabi kata, mau ada sifat sombong walaupun sebesar debu sekalipun. Baik, debu maklum nampak debu. Kita kata
Contoh maklum pagi-pagi buka tingkap nako kampung rumah kita no. Lepas tu kita katok bantai. Cahaya matahari masuk sikit kan. Nampak tak dia punya tu? Kita kata debu lah tu contoh. Nah, maka besar tu sikit saja sifat sombong ada, Nabi kata tak masuk syurga. Na'udzubillah. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan beberapa sebab manusia menjadi sombong. Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, yang pertama disebabkan dengan ilmu yang ada pada diri dia. Dia berasa kemah dah. Dia ustaz, dia betul belakang. Tak ustaz, tak betul. Penat gitu. Nah, dia tok syekh, dia betul belakang tok syekh. Dia tok guru, dia betul belakang. Tak ada salah silap. Dia maksum, dia sombong dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dia kata, I ada PhD. You ada apa? Kemah dengan PhD dia tu. Ada PhD hadis, you tahu? I mengaji PhD hadis. I buat tesis PhD tu 500 muka surat. You apa sijil ada? Sombong. Sedangkan dia hanya kaji satu bahagian daripada ribuan bahagian yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mu hebat sangat hadis, apa gelaran kamu terhadap hadis? Ulama mana yang iktiraf kamu seperti mana ulama mengiktiraf Al-Imam Al-Bukhari dengan Amirul Mukminin fil hadis? Ada Amirul Mukminin? Tak ada, dengan duk sebab. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hafal 600,000 hadis Nabi, tetapi tak sombong dengan ilmu hadis ribuan ratusan ribu yang dia hafal kerana dia faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat sombong. Tu hak pertama, sebab ilmu yang ada pada diri dia. Yang kedua disebabkan nasab, keturunan. Dia keturunan orang-orang yang hebat. Dia keturunan orang yang dipandang mulia, keturunan raja ke, keturunan pembesar negara ke, keturunan tok guru ke, keturunan ahli korporat dan sebagainya. Maka dia berbangga dengan keturunan dia. Orang ni juga masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam agama kita maklum, Allah Ta'ala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik, yang paling mulia orang itu adalah yang bertakwa di sisi Allah. Contoh mudah, simple saja. Siapa yang jadi Bilal ataupun muazzin baginda sallallahu alaihi wasallam? Sayyiduna Bilal. Baik, bila Sayyiduna Bilal menjadi muazzin Nabi, kita kenal tak Bilal? Kita kenal kulitnya hitam. Kulit hitam. Tak segak lah kulit Bilal ni hitam legam. Kita pun tak mau kalau menantu hitam legam, hitam titit orang tua ada. Tak mau. Tetapi Nabi melantik Sayyiduna Bilal. Nabi nak ajak kita, walaupun Nabi putih, Bilal itu hitam. Islam tidak membezakan darjat antara kedua-duanya. Kalau mu putih, mu kaki maksiat, tetap hina di sisi Allah kalau mu tak taubat. Tapi kalau mu hitam, kaki ibadah, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin buat amal soleh, maka mu yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab keturunan nasab dia. Sebab yang ketiga kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, disebabkan apa maklum? Disebabkan pangkat yang ada pada diri dia. Pangkat macam-macam pangkat, datuk sri, tan sri, tan tin tun, semua tu ada. Maka dia berbangga dengan pangkat dia. Kadang-kadang sama-sama adik-beradik pun kena panggil datuk, pening kepala kita. Ni panggil datuk ni, dia kata agung bagi ni, ingat senang nak beli datuk dia kata. Sama-sama adik-beradik pun datuk juga. Nak kena panggil datuk. Bini dia nak kena panggil datin. Mak kena panggil cik datin, kali panggil kiah saja kena panggil datin Ruqyah. Tu mak dia sendiri kena panggil datin. Contoh, maka itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, manusia tu jadi sombong. Antaranya sebab apa maklum? Disebabkan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Banyak ada harta Fir'aun, Allah Ta'ala bagi. Banyak ada harta Haman,
Haman ni menteri keuangan Firaun. Menteri keuangan Firaun. Banyak dah harta dia. Allahu Rabbi, banyak harta mereka. Tetapi ke manakah penghujung hidup Firaun? Akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka itu, sendiri. Sebab disebabkan dengan harta. Maka sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua sifat-sifat sombong tu maklum, penyebab kepada sifat sombong tu semua ada kat Nabi belaka. Keturunan yang mulia, Nabi keturunan mulia, ada keturunan Nabi semua, para Nabi, para Rasul, naik kata sampai Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutnya Nabi lebih layak buat sombong pada kita. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, pangkat Nabi hebat dah maklum. Pangkat Nabi bukan agung bagi, bukan raja bagi, tetapi yang memberikan pangkat kepada baginda Rasul, Khaliqul Alam, pemilik yang mencipta alam. Nabi tak masuk dalam istana orang bagi ni aku bagi pangkat kahang Rasul akhir zaman, dah. Tetapi Nabi Muhammad, pangkat yang Nabi dapat itu dirakamkan di dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun ayat Quran, maka sah cok mohor Muhammad itu khatamul anbiya, penutup sekalian nabi, sekalian rasul alaihi wassalatu wassalam. Ikut dengan harta. Nabi banyak dah harta. Siapa kata Nabi miskin? Nabi tak miskin. Nabi berkahwin dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kahwin dengan isteri Nabi, antaranya kalau tak silap Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Unta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan lebih kurang 20 ekor unta. 20 ekor unta balong, unta betina. Unta hak tina ni kira unta hak paling orang suka lah, pasal boleh beranak, boleh terbit dia punya nasab unta tu. Nabi bagi lebih kurang 20 ekor. Kira unta lah sekor 15,000 kali dengan 20, maklum kira sendirilah. Saya matematik fail SPM. Banyak ratus ribu lah, banyak ribu Nabi belanjakan pada perkahwinan Nabi SAW. Kaya. Tapi pasal apa kita baca hak Nabi makan roti pun tak apa nak sedap, Nabi makan pun ala kadar sahaja. Bukan Nabi miskin ke? Tak, Nabi tak miskin. Tapi ulama mengatakan kekayaan Nabi SAW kesemuanya diberikan kepada al-fuqara wal masakin. Semua Nabi bagi kepada fakir miskin. Sehingga kan dalam hadis yang lain kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelah itu hampir 3 bulan genap tidak berasak, tak ada makanan nak dimasak. Maklum hari ni berapa kali berasak dah dapur maklum. Tinggal seorang, hak seorang lagi duduk belakang tu. Tak apa dah gena pun. Kan? Berapa kali dah yang berasak hari ni rumah maklum. Dia kata ustaz, maklum tak masak apa pun, tapi orang tamu berasak dulu. Faham? Tak faham sudah. Tak lagi dah ni. Ruang tamu berasak dulu, laki dia masak dulu, halau nyamuk. Laki dia halau COVID katanya. Berkelun rumah tu, gudang garam. Balut sebatang. Dia tembak. Laki dia dulu berasak. Tapi Nabi punya rumah, kata Sayyidatuna Aisyah, 3 bulan kami tak ada makanan nak masak. Pasal apa? Ikut dengan ilmu telah lagi lah, bukan PhD, martabat Nabi punya ilmu. Mengetahui alam ghaib dengan izin Allah yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat baginda Rasul. Ada orang alim atas muka bumi ni ada mukjizat. Jangan duk sembang murung bang dia. Saya ada mukjizat, dia kata. Tak ada. Tak boleh mencapai tahap mukjizat melainkan kalau takat karamah tu boleh ya. Jalan tahiyat, kan? Rumah tak terbakar, misalnya api ni orang tengok keluar macam terbakar habis dah. Tengok dia mati dah. Tengok keluar bagus pakai jubah serban semua. Contoh, ni karamah saja. Mukjizat hanya ada pada para nabi, para rasul sahaja.
ilmu. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa hak Nabi Muhammad sebut, hak dia buat bakar tu wahyu daripada Allah. Semua mai dari Allah, bukan tekan Google keluar mai. Hak tu hak kita, tuan-tuan. Maka apa? Ilmu Nabi langsung daripada pemilik segala ilmu. Tetapi ilmu kita daripada seperti yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam kitab dia yang masyhur Tasawuf Moden. Bagus baca buku tu. Buku dia tajuk Tasawuf Moden. Pada muqaddimah kitab tersebut, Buya Hamka rahmatullahi alaih, dia menakalkan satu ucapan seorang ulama, Al-Imam Ar-Razi rahmatullahi alaih. Kata Al-Imam Ar-Razi rahmatullahi alaih, ketahuilah setiap ilmu yang ada pada diri kita hari ini semuanya diambil daripada orang-orang sebelum kita. Saya mengaji dari guru saya, guru saya, guru dia, 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 sampailah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi terus melalui Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ilmu. Maka itu di antara sebab-sebab mengapa manusia menjadi sombong. Satu. Yang kedua, tidak ada sejarah dalam tamadun manusia yang sombong hidup dia diberikan kebahagiaan, melainkan diberikan kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Namrud, Raja Namrud ni siapa rasul yang ada pada zaman dia? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namrud ni raja hebat, pengikut ramai, rakyat yang ikut dia pun ramai, harta pun banyak, bodyguard pun ramai, sombong ada pada diri dia. Satu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak Namrud supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud la'natullah alaihim Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumeet qala ana uhyi wa umeet قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah Ta'ala sebut, bila mana Namrud dia kata, wahai Ibrahim, aku Tuhan, aku lagi hebat pada Tuhan hang. Seperti mana Fir'aun juga kata kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Namrud bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, wahai Namrud, kalau betul hang ni hebat macam Tuhan aku Allah Ta'ala mematikan dan menghidupkan. Allah Ta'ala mematikan dan menghidupkan, yakni Allah Ta'ala menghidupkan benda yang tidak wujud, benda yang tak wujud kepada wujud. Tapi Namrud ni dia tak apa nak faham. Dia bawa main dua orang manusia, dia bunuh seorang, dia kekal seorang. Dia kata nampak, aku mematikan dan aku menghidupkan. Ada yang hidup ni memang sedia kala ada dah. Tapi Allah Ta'ala menghidupkan benda yang tidak ada. Maka tak ada jawapan, dia kalah soalan pertama. Mai pula soalan yang kedua, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, Tuhan aku boleh menaikkan matahari daripada timur turun ke barat. Fa'ti biha minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Wahai Namrud, kalau betul hang hebat macam Tuhan aku, macam Allah, maka hari ni hang cuba bawa naik matahari daripada barat, bawa turun belah timur. Maka dia pun tak boleh nak kata, tak boleh nak kata apa. Maka tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, akhirnya Namrud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun
tak ikut dakwah Nabi Musa alaihi salam. Dia kata, wahai Musa, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi, aku Tuhan yang hebat. Maka kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Tuhan aku maha agung, maha agung, maha tinggi. Tinggi ni bukan tinggi hak kita duk faham tu maklum. Kalau duk faham tinggi Allah tinggi, dia jadi wahabi pula lagi ni. Yang kata tinggi tu dari sudut kemuliaan, tu kena faham mulai tu. Maka Firaun ni pun dia faham ayat zahir lagu wahabi ke barang kalian pun. Dia ingat Allah Ta'ala tinggi macam dia duk faham. Maka dia pun minta dia punya pembantu-pembantu dia supaya bina satu menara. Dia nak naik menara, duduk di bucu menara, nak tengok Allah Ta'ala ni tinggi mana. Tahap tu. Akhirnya dalam riwayat menyatakan Firaun dia buat macam mana maklum. Dia naik atas menara tu, sampai di atas puncak tu, dia tengok kanan kiri atas bawah. Dia kata tak ada pun Tuhan Musa. Dia kata tinggi, aku lagi tinggi dia dah. Dia faham itu. Yang kedua, bodoh tak bodohnya Firaun, dia nak bunuh Allah Ta'ala. Dia buat kena, dia ambil panah tu, dia terbih naik atas. Dia ingat Allah Ta'ala tinggi, dia terbih anak panah. Bila dia terbih anak panah tu, lepas tu jatuh. Bila jatuh ke bawah, hujung anak panah tu ada bekas darah. Ada bekas darah. Dia kata, hampa tengok ni, aku boleh bunuh dah Tuhan Musa. Tuhan dia di atas, aku lastik naik. Lah ni Tuhan dia matilah, kena dengan aku punya panah. Maka para ulama mengatakan yang dia terbih kena tu bukan kena Allah Ta'ala, tapi dia terbih kena tu burung yang terbang di atas tu, kena terbih burung, jatuh pergi di bawah. Akhirnya Firaun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'anjaynahu wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami memberi kejayaan kepada Musa dan kaum Musa Bani Israel, dan kami menenggelamkan Firaun dan juga bala tentera antum tanzurun, supaya kamu tengok bagaimana nasib orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, yang terakhir, faqala rajulun, berkata seorang lelaki, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, bukankah yang dikatakan sombong itu seorang manusia, baik laki ataupun perempuan, ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan, yang suka pakaiannya itu pakaian yang cantik-cantik, pakaian yang elok-elok, kasut yang elok, kasut yang cantik. Bukankah itu yang dimaksudkan orang yang sombong? Nabi kata orang sombong tak masuk dalam syurga. Maka laki ni pun tak apa nak faham, dia pun tanya, ya Rasulullah, bukankah orang hak pakai baju elok pun, yang pakai kasut elok pun, apa sahaja perhiasan diri dia yang cantik, bukankah dia ni termasuk orang hak sombong? Maka jawab Nabi SAW, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi kata apa? Yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala sukakan kepada Allah Ta'ala itu maha cantik, maha indah, dan Allah Ta'ala sukakan kepada keindahan. Yang tak boleh, yang jadi berdosa pakai pakaian ni maklum, pakai bagi meleret. Dia seret habis tik burung, tik cicak, ada tik gajah pun dia sapu masuk dalam jubah dia. Ini dilarang oleh syarak. Yang pertama, kalau niat dia betul nak sombong, tunjuk kata baju dia umbrella punya kembang apa, hak tu boleh dah satu bab. Yang kedua, tak bersih. Tak bersih. Lepas tu mayang lah masjid, mayang tarawih 20 rakaat, bengkak dada hidung pergi keluar lubang hidung, kira mayang, tapi tak sah pasal pakaian dia bernajis, na'udzubillah. Maka di sini juga Nabi nak ajak kita, Islam mementingkan kebersihan di samping kecantikan. Pakai bagi hak elok-elok. Maklum pakai telekung hak elok-elok. Telekung bagi 2-3 lem maklum. Hak jalan selai, hak main masjid selai, hak di rumah selai. Maklum ni saya yakin lah kan. Hak leleh tu, hak tailong tu. Dia telekung selai lah.
telekong seleh. Hak tu lah pi kenuri, hak tu lah pi cuti, hak tu main masjid, hak tu main mengaji. Kira bukan Siti Khadijah dah telekong dia, Siti Zabedah campur dengan apa pun tak tahu dah telekong dia. Tai palak ni segala makna segenap penjuru dia ada. Nah, laki dia mau kalau lepas sembahyang dia cium tangan laki dia tunduk kan? Tu dah belum? Tunduk. Laki dia ni kira kepala beralih kot lain. Pasal apa? Dia kata aku tak mau bu rambut mak hang, dia kata sopa terbuang punya sarang bu. Pasal apa? Ada hak tu ya. Orang laki pun sama juga. Lebih mau bagi banyak lebih. Bazir ustaz oi, bukan dia bazir Nah, banyak pun jangan sampai 50 biji, tak ada apa suruh. Bagi lebih daripada 3 biji paling kurang. Lebih saya ada 30 biji. Tu dia bila pakai tak tahu lah. Hak mana dan selup lah tu kan. Hak pi kelas, hak pi merkit, hak duk pi buang sampah, kita pi mengajar. Songkok duk ada duk tunggu orang nak panggil dia dalam teri kan. Nah, ada pun duk calon lantak pi ke hampa dan mati jawab meri kena bayar kan. Siapa berebut dia boleh habuan dia. Nah, Nabi kata siapa-siapa yang rebut nakkan jawatan, bila mana dia dapat jawatan, Nabi jamin Allah Ta'ala takkan tolong sehinggalah dia meninggal dunia. Na'udzubillah. Baknaka dia tak kira mutuk guru ke ustaz ke mupati mana pun ada niat nak rebut jawatan, mapuh kiking. Na'udzubillah. Panggil molek tu masuklah sikit covid tak boleh dalam sungkut macam ni nah abai malu. Maka hak kita habaq tadi ni bagi bersih, seluar bagi bersih. Kalau pakai jubah hak dalam kita pakai kep dekat, balut bagi elok, bagi jangan duk kembung sangat. Ni kembung ya Rabbi Ta'ala supaya balut anak ayam dalam perut. Jangan besar sangat, ala qadar sahaja. Nah, seeloknya pakai seluar. Pakai jubah putih, baju hak dalam pun pakai dah putih juga. Seeloknya dah. Ni pakai baju jubah putih, hak dalam dia tak pakai putih, dia pakai baju Liverpool. Kebetulan Liverpool menang katanya bola. Liverpool tu dia gambar burung 2-3 ekor tang ni. Nah, putih semua orang nampak pun elok saja. Sebab itu di antara amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai pakaian yang elok, yang mahal tak diharamkan oleh syarak. Pakai kadang-kadang. Saya duk tengok kawan-kawan gila bandar. Rupanya bandar ni ada ke penggila dia kan. Ada satu baju nama apa saya pun tak tahu lah. Lectus ke deterjen ke apa, deterjen tu susu no. Jenis-jenis gitulah. Ada gambar boya, bukan krokodil ni, rare punya vintage punya apa tu ni. Nah, harga dia berapa maklum, dia sweater ya. Tapi dah tak keluar dah. Negara asal dia pun dah tak keluar dah. Butik dia pun katanya tutup dah. Katruk vintage tu ni. Nah, baik. Berapa harga dia belum? Harga satu sweater tu 400. Padahal dia orang pakai tu ada nilai dia. Subhanallah. Nak beli falyatafaddal. Tengok jual kasut bandar. Kasut Vans ke bukan Vans kita naik tu Vans, V-A-N-Z. Orang itulah 400 harga bandar. Tengok belakang made in Europe-nya punya negara. Subhanallah. Mahal. Ada duit beli ya, tak jadi masalah. Tapi jangan sampai membazir. Maka cantik dalam pemakaian disuruh oleh syarak. Baik. Last apa dia? Nabi kata yang dimaksudkan dengan sombong itu al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang dimaksudkan dengan sombong yakni yang tak masuk dalam syurga, orang yang menolak kebenaran dan orang yang menghina orang lain. Maka itu yang dimaksudkan dengan sombong yang digambarkan oleh baginda Nabi tidak akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menolak kebenaran. Terang-terang dah Al-Quran kata riba tu haram. Dia kata dah riba tu tak haram.
Lo ni pelaburan macam-macam maneka, ada pelaburan hak foreign, tak apa, macam-macam lah pelaburan yang ada, maka perlu diingatkan bahawasanya ada pelaburan yang patuh syariah, ada pelaburan yang tidak patuh pada syariah. Terang tak? Tak boleh riba, dia pi juga. Nah, dan menghina orang lain, banyaklah balung hina dari sudut dia punya kedudukan dia, hina dari sudut rupa parah dia, hina disebabkan perbezaan dan sebagainya. Maka ini benda-benda yang menghalang seseorang daripada masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Yang baik daripada Allah, yang terkurang terkasar itu mohon ampun dan maaf. Panjang umur, kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Nah, insya-Allah bulan depan kita sambung semula pembacaan kitab kita Hadis 40 Imam Nawawi. Saya rasa hari itu beli bawah Mei 20. Lepas tu Mei bulan lepas tu seorang pun tak bawa dah. Barangkali hafal saya siap dah pun. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Nah, beli itu sakan ni bayar tu. Tak apa ustaz, hak lebih tu masuk dalam tabung masjid surah apa tak apa. Kita pun duduk bulan depan tengok ada 5 orang kok. Hak 15 tu kita duduk mengapai di rumah ke barangkali. Nah, mai bulan seterusnya kita duduk surut lah oleh seorang pun tak bawa. Nah, jadi kena bawa lah malung kitab tu, thabit dan kitab tu. Nah, dak pun bawa kitab sebelah, buku kosong sebelah. Kita nak tulis apa, jangan tulis muka saya sudah. Duk lukis muka ustaz ni pun semua tak kenal lah tu. Bawa kitab itu yang terlebih baik. Nah, insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita mendatangkan kebaikan dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.